Kita dapat saksikan tadi YB Adi Zahri sudah pun memenangi dan juga tadi Datuk Seri Dr. Hasni Mohamad juga telah pun memenangi kerusinya. Masing-masing merupakan mantan menteri besar di Johor dan juga di Melaka. Kita masih lagi menyaksikan penyandang kerusi masing-masing mengekalkan kedudukan dan juga Presiden Parti mengekalkan kedudukan. Ini kita saksikan juga kedudukan terkini untuk kerusi yang disahkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya PAS 4 kerusi. Tetapi yang tidak rasminya ada perkabaran diterima di media sosial juga banyak dikongsikan berkenaan ke-88 kerusi di Terengganu sudah pun mula didahului oleh Perikatan Nasional ataupun oleh PAS sendiri. Persoalan yang kita nyatakan tadi, Datuk Razali menentang Tan Sri Muhyiddin. Terima kasih Dr. Taufik bersama kami pada malam ini, insya-Allah sehingga kita selesai. Datuk Razali menentang Tan Sri Muhyiddin. Beliau dahulu merupakan penyandang di Parlimen MUA. Ramai yang mempertikaikan kenapa tidak meletakkan Datuk Razali di MUA, sedangkan Giant meets Giant itu adalah satu pertembungan yang mungkin tidak akan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional. Isu tentang The Giant Slayer ni, kita juga mendapat perkabaran di Putrajaya Datuk Razi Jidin sudah pun mula meraihkan kemenangannya. Malah di Permatang Pauh sudah pun mula kedudukan Nurul Izzah Anwar goyah di sana. Jadi ada beberapa Giant Slayer yang sudah mula ditewaskan oleh Perikatan Nasional. Apakah populariti PN pada ketika ini semakin memuncak? Terima kasih Ismail. Saya melihat sebenarnya PRU 15 merupakan satu tsunami politik baru daripada mereka yang berumur undi 18 dan kita lihat sebenarnya undi orang muda juga telah menunjukkan dan memperlihatkan bahawa inilah sebenarnya kuasa mereka untuk mereka mewarnai politik Malaysia yang baru. Misalnya di Paguh itu saya sedikit kecewa kerana apa, bukan disebabkan BN kalah, tidak, tetapi bagaimana sepatutnya Datuk Razali itu ditempatkan di MUA. Itu baru tepat apabila seorang calon yang muda, dan kita sudah tahu peringkat awalnya bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin, memang itu kubu kuat pada Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada awal hinggalah hari ini. Jadi kenapa diletakkan Datuk Razali di tempat ataupun di kawasan berkenaan? Bagi saya ia bertujuan untuk membunuh karier politik Datuk Razali itu semata-mata. Dan saya juga lihat semakin ramai tokoh-tokoh ataupun pemimpin muda dalam UMNO BN itu sendiri akhirnya tumbang disebabkan oleh tindakan percaturan politik yang tidak cerdik dan tidak berstrategik dalam menentukan calon-calon mereka dalam PRU 15 hari ini. Dan saya lihat misalnya di kawasan Padang Terap dan dikatakan oleh Ismail di Matang Pauh, Nurul Izzah goyah, itu juga mengejutkan bagaimana Nurul Izzah itu digelar sebelum ini sebagai Puteri Reformasi. Dikata, dia juga The Giant Slayer dahulunya. Dan kubu kuat Datuk Seri Anwar dan kubu kuat PKR. Bagaimana kubu kuat PKR akhirnya tumbang kepada Perikatan Nasional. Mesti ada sesuatu yang bagi saya telah membuatkan pengundi-pengundi di kawasan berkenaan berpatah kepada calon Perikatan Nasional. Tetapi saya selidiki calon Perikatan Nasional di Matang Pauh. Beliau memang aktif di peringkat akar umbi, terlibat dengan program-program masyarakat dan dikenali dengan begitu rapat di peringkat akar umbi. Dan inilah saya berpandangan merupakan salah satu faktor yang berjaya menumbangkan Nurul Izzah di Pematang Pauh. Dan apakah faktor PAS yang menyumbang kepada kejayaan di Perikatan Nasional? PAS juga ada kekuatan jentera. Sebab itulah di peringkat asalnya saya melihat Bersatu sungguh-sungguh mau bekerjasama dengan PAS dalam Perikatan Nasional kerana mereka faham, mereka nilai bahawa PAS itu sudah ada jentera yang kuat di peringkat akar umbi berbanding dengan Bersatu itu sendiri. Bagi saya di peringkat akar umbi ini agak perlahan, agak lemah daripada aspek jentera. Tetapi saya memuji bagaimana jentera akar umbi PAS itu mampu untuk membantu Bersatu dalam konteks Perikatan Nasional, dan yang mendapat laba politik ataupun boleh saya katakan keuntungan politik PAS itu ialah Parti Bersatu dalam Perikatan Nasional. Syaril, tadi dilihat berdasarkan beberapa keputusan khususnya di kerusi-kerusi panas, antaranya di Ketereh. Kalau sebelum ini pada hari penamaan calon menjadi agak kontroversi apabila calon yang diletakkan di kerusi itu adalah calon muda dan sedangkan penyandangnya sudah beberapa penggal berada di kerusi itu, Tan Sri Anwar Musa. Tetapi apabila kali ini malam ini keputusannya memihak kepada PAS, bagaimana percaturan ini kadang-kadang mungkin ia dilakukan bersifat emosi ketika penamaan calon itu berlaku. Itu
saya rasa tak dapat nafikan. Saya rasa itu a well known secret. Memang ada yang berdasarkan pada kluster-kluster punya pertembungan di dalam satu politik parti politik. Tapi yang kita gagal, bukan kita gagal, tapi yang mungkin kita tak perasan adalah betapa berpengaruhnya Perikatan Nasional dalam kalangan orang Melayu, terutamanya muda. Ya. Jadi kalau katakan Bersatu itu pada awal penubuhannya adalah untuk menggantikan UMNO, PRU 14 ke PRU 15 tak berjaya, tapi nampaknya kali ini berjaya sedikit. Dan itu adalah satu reformasi politik juga yang sebenarnya berlaku. Dan kalau kita lihat pembentukan koalisi ni nanti, dia akan menjadikan benda ni jadi lebih dinamik nanti. Misal kita ada anti-hopping law, maknanya tak ada orang yang boleh lompat daripada parti kemudian, tetapi dia tak terhad kepada parti. So kalau katakan nanti Kalau gabungan berada gabungan yang lain atas kedinamikan yang akan berlaku pada ini dan untuk mendapatkan political leverage, tentu mungkin dia akan ada satu realignment yang besar-besaran di peringkat nasional nanti. Alright. Okay.